Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan sehaluan. Pada pagi ini, anak-anak akan bersama sekali lagi dengan cikgu iaitu Cikgu Zawiyah binti Saidin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Salang. Selamat datang diucapkan kepada semua murid, rakan-rakan guru dan para ibu bapa yang sedang mengikuti siaran secara langsung iaitu tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh MAIB dan JAIB dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita bertemu lagi dalam slot Bahasa Melayu Sekolah Rendah kali ini. Sebelum diteruskan pengajaran dan pembelajaran kita pada pagi ini, diminta anak-anak bersedia dengan buku catatan. Semoga ilmu yang akan cikgu sampaikan nanti memberi manfaat kepada anak-anak yang cikgu kasihi. Tadi okey. Tak boleh balik Tak boleh Yang tadi ada tak kahut tu? Yang kahut tu ada tak? Tadi tu nah. Kahut tu mungkin akan berubah. Kita balik. Itu? Okey. Tak jalan lah. Tak boleh kan? Sambung. Kita sambung balik.
Baiklah anak-anak, maaf ada masalah teknikal sebentar tadi. Kita teruskan pengajaran kita pada pagi ini. Seperti yang cikgu pernah beritahu kamu, morfologi terbahagi kepada dua, iaitu bentuk kata dan golongan kata. Bentuk kata terdiri daripada kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Kata ganda yang akan kita fokuskan pada hari ini, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Kata ganda. Apakah yang dikatakan kata ganda? Kata ganda terbentuk daripada kata dasar yang digandakan sebahagian atau seluruhnya. Ataupun dengan kata yang mudah, kata dasar yang diulang. Kata ganda terdiri daripada pelbagai bentuk dan pelbagai makna. Kata ganda mesti disertai tanda sempang di tengah-tengahnya kecuali penggunaan separa kata tunggal. Kata ganda terbentuk daripada golongan kata iaitu kata nama, kata adjektif dan juga kata kerja. Contoh kata ganda yang terbentuk daripada kata dasarnya kata nama. Contohnya buku-buku, iaitu kata dasarnya buku. Murid-murid, lembu-lembu, daun-daun dan anak-anak. Kata ganda yang terbentuk daripada kata dasarnya kata kerja ialah jalan-jalan, marah-marah, pandang-pandang, pusing-pusing dan gelak-gelak. Seterusnya, kata ganda yang terbentuk daripada kata adjektif, contohnya sihat-sihat, manis-manis, besar-besar, bulat-bulat dan cantik-cantik. Anak-anak, penggandaan juga boleh berlaku dalam 3 bentuk, iaitu bentuk tunggal. Contohnya, burung digandakan menjadi burung-burung. Adik, adik-adik. Penggandaan berlaku juga dalam bentuk kata terbitan ataupun penambahan imbuhan. Contohnya, imbuhan awalan, kibar. Kata dasarnya kibar menjadi berkibar-kibar. Imbuhan apitan, kejar, bekejar-kejaran. Dan imbuhan akhiran, sayur, jadi sayur-sayuran. Penggandaan juga boleh berlaku dalam
bentuk kata majmuk, iaitu rangkai kata bebas, contohnya jam tangan menjadi jam-jam tangan. Bentuk mantap setiausaha menjadi setiausaha. Terdapat 4 jenis kata ganda yang biasa kita dengar, iaitu kata ganda penuh atau seluruh, yang kedua, kata ganda berimbuhan, yang ketiga, kata ganda separa, dan yang keempat, kata ganda berentak ataupun berima. Itu cikgu ulang, terdapat 4 jenis kata ganda yang biasa anak-anak dengar, iaitu kata ganda penuh ataupun kata ganda seluruh, kata ganda berimbuhan, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Baiklah anak-anak, kita lihat dulu jenis kata ganda penuh. Kata ganda penuh terbentuk daripada penggandaan atau pengulangan semua atau seluruh kata dasar. Kata ganda penuh terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu bentuk tunggal dan juga bentuk terbitan ataupun penambahan imbuhan. Contohnya, untuk kata ganda penuh bentuk tunggal iaitu buku-buku, budak-budak, bunga-bunga. Dan untuk bentuk terbitan ataupun penambahan imbuhan iaitu pemimpin, itu kata dasarnya pimpin. Cadangan, iaitu kata dasarnya cadang. Ditambah imbuhan akhiran, an. Dan yang ketiga, perkataan, kata dasarnya kata. Imbuhan apitan iaitu per dengan an. Baiklah anak-anak, kita lihat contoh ayat kata ganda penuh. Buku-buku cerita itu disusun kemas di atas rak. Suzy cuba menyusun perkataan-perkataan itu menjadi ayat yang lengkap. Seterusnya anak-anak, kata ganda penuh juga menunjukkan bilangan ataupun jumlah yang banyak. Contoh, burung. Apabila digandakan menjadi burung-burung, menunjukkan bilangan yang banyak. Contoh selain daripada itu, contoh meja. Meja hanya sebuah meja. Tetapi apabila digandakan menjadi meja menunjukkan banyak buah meja. Kata ganda penuh juga bermaksud kata nama untuk binatang dan benda, merujuk kepada nama. Contoh, Rama, Rama. Rama-rama menunjukkan nama untuk rama-rama. Jika disebut rama, tiada maksudnya. Dan contoh lain seperti kura-kura, kunang-kunang menunjukkan nama binatang, merujuk kepada nama haiwan tersebut, binatang tersebut. Seterusnya, anting, anting.
Anting-anting. Contoh untuk benda lagi, agar-agar, layang-layang digandakan untuk merujuk nama benda. Seterusnya, kata ganda separa. Kata ganda separa terbentuk daripada penggandaan atau pengulangan suku kata pertama kata dasar. Pengulangan suku kata itu mengikut bunyi vokal pada suku kata pertama digandakan menjadi i, pepet. Contohnya, bola. Kata dasar bola, suku kata awalnya ialah bola. B-O. Apabila digandakan menjadi kata ganda separa, O ditukarkan menjadi I. Menjadi perkataan berbola. Tamu, kata dasarnya, suku kata pertama kata dasarnya ialah TA, ta. A ditukarkan menjadi I. Menjadikan kata ganda tetamu. Jari, kata dasarnya jari, suku kata pertamanya JA, ja. A iaitu vokal diganti dengan I menjadi jejari. Kata ganda separa tiada tanda sempang. Terdiri daripada kata nama, menyatakan makna banyak, menunjukkan banyak bila digandakan. Contoh, daun menjadi banyak daun, menunjukkan banyak daun. Menyatakan makna tunggal. Contoh, tetamu, seorang tetamu. Contoh-contoh kata ganda separa, lelaki, daun, jejari, jejentik dan lelayang. Contoh ayat kata ganda separa, ayah sedang melayan tetamu yang datang ke rumah. Ayat yang kedua, kakak menyapu daun kering yang gugur di halaman rumah. Dan ayat yang ketiga, belakang Syidi kelihatan merah kerana digigit pepijat. Baiklah anak-anak, kita mengenali pula jenis kata ganda berentak atau berrima. Kata ganda berentak terbentuk daripada penggandaan atau pengulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Kata ganda berentak terbahagi kepada 3, iaitu kata ganda penggandaan berentak pengulangan vokal. Yang kedua,
penggandaan berentak, pengulangan konsonan. Dan yang ketiga, penggandaan berentak bebas. Contoh kata ganda berentak atau berima pengulangan vokal. Contoh kata dasar lauk menjadi lauk pauk, iaitu pengulangan vokal A dan U. Sayur, sayur mayur, pengulangan vokal A dan U. Kuih menjadi kuih muih, pengulangan vokal U dan I. Cerai, cerai berai, pengulangan E, vokal A dan vokal I. Dan yang terakhir, karut, karut marut, pengulangan vokal A dan U. Manakala kata ganda berentak pengulangan konsonan, iaitu contohnya kata dasar batu digandakan menjadi batu batan. Konsonan yang diulang ialah konsonan B dan T. Kata dasar gelap menjadi gelap gelita. Konsonan G dan L. Kata dasar lalu menjadi kata ganda lalu lalang. Konsonan pengulangan konsonan L. Suku, suku sakat. Di sini berlaku pengulangan konsonan S dan K. Gopoh, gopoh gapah, berlaku pengulangan konsonan G dan P. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kata ganda berentak, berentak pengulangan ataupun bebas. Contoh kata dasar kacau, kacau bilau. Kusut menjadi kusut masai. Segar menjadi segar bugar. Saudara menjadi saudara mara. Ulang, ulang alik. Kata ganda berentak bebas sebenarnya mengikut rima dan rentak yang sesuai dan sedap didengar. Seterusnya, berikut adalah contoh ayat kata ganda berentak. Mak Cikia memberikan saki-baki makanan semalam kepada ayamnya di dalam reban. Saki-baki, kata ganda berentak. Yang kedua, rambut Aina menjadi kusut masai kerana tidak disikat. Kata ganda berentak yang diguna di sini adalah kusut masai. Ayat yang ketiga, sayur sawi yang dipetik petani itu segar bugar. Kata ganda berentak segar bugar. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan jenis kata ganda yang ketiga, iaitu kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan. Jenis yang keempat sebenarnya, iaitu terbentuk daripada penggandaan atau pengulangan kata dasar yang diberi imbuhan.
Kata ganda berimbuhan terbahagi kepada 3, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Kita lihat contoh kata ganda berimbuhan awalan. Berangan-angan. Imbuhan ber digunakan di sini. Yang kedua, teresak-esak. Imbuhan ter digunakan di sini. Berbalas-balas. Seterusnya kita tengok pula contoh penggandaan berimbuhan yang menggunakan imbuhan akhiran. Bau-bauan. Bunga-bungaan. Puji-pujian. Seterusnya, imbuhan apitan yang digunakan dalam kata ganda berimbuhan. Imbuhan apitan contohnya dimanja-manjakan. Imbuhan di dan kan digunakan berkasih-kasihan. Ber dan an dan berpeluk-pelukan. Ber dan an juga digunakan sini. Seterusnya kita lihat pula kata ganda berimbuhan yang menggunakan imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan contohnya tali temali. Turun-temurun dan jari jemari. Sisip huruf ataupun EM yang cikgu warnakan. Itu menunjukkan sisipan. Baiklah anak-anak, kita tengok contoh ayat yang menggunakan kata ganda berimbuhan. Ataupun di sini kata ganda berimbuhan digunakan untuk menunjukkan perkara atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh, tergaru-garu, mencari-cari dan berkata-kata. Perbuatan atau perlakuan dilakukan berulang-ulang. Kata ganda berimbuhan digunakan untuk menunjukkan saling berbalas. Contoh, bantu-membantu. Bersalam-salaman, kejar-mengejar. Saling berbalas bermaksud kita membalas semula perlakuan tersebut. Kita contoh je kejar-mengejar. Budak yang A mengejar budak B. Budak B akan kejar budak A semula. Maksudnya kejar-mengejar. Kata ganda berimbuhan digunakan untuk menunjukkan seperti atau kesamaan. Sikap ataupun perlakuan persamaan. Contoh, keanak-anakan.
perangai seperti kanak-kanak walaupun telah dewasa. Contoh, kebiru-biruan, kebodoh-bodohan. Contoh ayat yang menggunakan kata ganda berimbuhan. Ayat yang pertama, pipi pasangan pengantin itu kemerah-merahan apabila diusik tetamu yang hadir. Noli tergaru-garu, kakinya yang gatal digigit nyamuk. Beberapa orang kanak-kanak bermain kejar-mengejar di halaman rumah. Seterusnya kita lihat kesalahan penggunaan kata ganda. Kesalahan yang pertama, penggunaan kata saling untuk perbuatan berbalas. Penggunaan kata semua untuk maksud banyak. Menggandakan semua perkataan kata majmuk. Penggunaan kata penguat sangat ataupun sungguh untuk kata ganda berentak. Dan juga penggunaan kata ganda bagi makna persamaan. Penggunaan kata saling. Sebagai jiran tetangga, kita perlulah saling tolong-menolong. Ayat tersebut salah. Perkataan saling tidak perlu diletakkan apabila kata ganda yang diguna menunjukkan saling. Sebagai jiran tetangga, kita perlulah tolong-menolong. Penggunaan kata semua bermaksud banyak. Semua murid-murid sedang berkumpul di padang. Ayat ini juga salah. Kita buangkan perkataan semua. Jadi murid-murid sedang berkumpul di padang. Menggandakan semua perkataan kata majmuk. Contohnya, Cikgu Najah membeli alat tulis itu semalam. Ayat yang betul, Cikgu Najah membeli alat-alat tulis itu semalam. Penggunaan kata seperti, bagai dan macam tidak diletakkan untuk kata ganda maksud persamaan. Perangai alif yang macam keanak-anakan tidak disenangi Siti. Ayat yang betul, perangai alif yang keanak-anakan tidak disenangi Siti. Penggunaan kata penguat sungguh atau sangat digunakan untuk kata ganda berentak bagi menyatakan maksud darjah tertinggi. Tembikai yang baru dibelinya kelihatan sungguh segar bugar. Tidak perlu diletakkan perkataan sungguh. Ayat yang betul, tembikai yang baru dibelinya kelihatan segar bugar. Rumusan kata ganda yang kita pelajari hari ini. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang kata ganda, jadi berikut adalah rumusan berkaitan kata ganda yang kita telah pelajari. Marilah kita ulang kaji bersama-sama. Kata ganda boleh dibentuk dengan kata dasar daripada golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Yang kedua, terdapat 3 bentuk kata ganda iaitu kata ganda tunggal, kata ganda berimbuhan dan kata majmuk. Terdapat 4 jenis kata ganda yang perlu anak-anak ketahui iaitu kata ganda penuh atau seluruh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan.
Dan kita juga telah mempelajari tentang kesalahan ayat dalam penggunaan kata ganda. Seperti yang cikgu telah nyatakan tadi. Baiklah anak-anak, mari sama-sama kita teliti gambar tersebut. Cuba kamu teliti gambar dan senaraikan kata ganda yang boleh dibentuk daripada gambar tersebut. Pertama, iaitu ketupat-ketupat. Kata ganda seterusnya, berbola. Iaitu kata ganda separa, kuih-muih. Kata ganda, berentak, berbual-bual, bermaaf-maafan, bersalam-salaman, bermain-main. Itu kata ganda yang boleh kamu bentuk daripada gambar yang cikgu tunjukkan. Adakah jawapan anak-anak sama dengan jawapan yang cikgu telah berikan? Jika sama, tahniah cikgu ucapkan menunjukkan anak-anak sudah faham apa yang dikatakan kata ganda. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan permainan atau soalan-soalan daripada soalan-soalan kata ganda. Anak-anak boleh yang sedang mengikuti siaran secara langsung boleh masukkan nombor ataupun nombor PIN tersebut. Tekan okey. Okey kot kan? Ni kan? Cancel. Macam mana? Okey. Okey, tunggu ha. Anak-anak boleh menjawab soalan. Masuk ramai-ramai. 8 orang, 12 orang. Ada lagi, cepat-cepat. Alhamdulillah, makin bertambah cepat anak-anak. Cikgu nak uji kefahaman kamu. Ada lagi, cepat. Ada lagi tak? Cikgu nak mulakan. Kita mulakan. Soalan yang pertama, suasana di pasar sehari itu agak dengan suara penjual dan pembeli.
Kita tengok berapa orang yang boleh menjawab dengan betul. Hingar bingar kesalahan huruf I dengan A tu. Cikgu minta maaf. 10 orang dapat menjawab dengan betul. Kita teruskan. Okey, Hafiz Hakimi. Soalan yang kedua. Emak memasak sup ikan yang amat sedap untuk hidangan kami sekeluarga. Apa jawapannya? Sebentar lagi kita lihat sama-sama jawapan yang betul. Iaitu ramai yang dapat menjawab dengan betul, iaitu berbola ikan. Iskandar. Okey, kita terus dengan soalan yang ketiga. Yang didendangkan oleh penyanyi itu sungguh merdu. Singkirkan dahulu jawapan yang mengganggu. Tinggalkan jawapan yang betul dan jawapan yang tepat. Jawapan
Thank you.
Untuk 4 orang dapat menjawab dengan betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.